Itu jadi ustaz, jadi pengkuliah ni kena study lah. Tak boleh lah pakai nak main kuliah ceramah hentam ikut sedap, tak boleh. Dia kena ada masa dia. Pakai nak ceramah apa atau ini dia tak apa nak kita tengok nampak apa lagi pergi ceramah tu. Tak boleh. Itu kalau kita tengok tutup guru ni, dia kebanyakan dia ceramah ke dia apa, dia nak tengok kitab. Dia tak pi lenggang mai tak ada. Dia mesti nak tengok kitab. Sebab dia tak mau lari. Kalau dia nak ceramah pun, dia nak ceramah atas dasar benda tu, dia tak pi klaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah. Pagi ini sekali lagi kita diberikan keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita, dan insya-Allah dengan keberkatan ini Allah mengurniakan husnul khatimah kepada kita, insya-Allah. Baik, pagi ini kita sambung kitab kita Talbisu Iblis. Insya-Allah kita sampai pada bab yang ke-29. Bab yang ke-29, yakni bab yang dibawakan kepada kita berkaitan bagaimana sahabat, begitu juga tabi'in, para salafus salih, apabila mereka ditanya soalan, apabila mereka menjawab persoalan-persoalan, macam mana orang-orang soleh ni ketika mana mereka diajukan soalan kepada mereka. Berkata Al-Imam Al-Jauzi, telah diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakhai bahawa ada seorang lelaki yang ditanya tentang suatu persoalan, lalu orang itu menjawab, apakah engkau mendapatkan orang lain yang boleh engkau tanya? Daripada Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, aku tidak mengeluarkan fatwa kecuali setelah bertanya kepada 70 syekh, apakah kamu melihatku layak untuk mengeluarkan fatwa? Dan mereka pun menjawab, ya. Dan ada yang bertanya, bagaimana jikalau para syekh
melarangmu mengeluarkan fatwa. Aku menjawab, aku tidak akan mengeluarkan fatwa jikalau mereka menolakku. Jadi dalam dua perkara yang dibawa kepada kita, yang pertama yang diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, ulama dulu ni kalau orang tanya dia soalan, dia akan jawab, hang tanya ada lagi orang lain. Ataupun maksud dia macam ni lah, pergi rujuk ustaz lain lah. Tanyalah orang yang lebih aula daripada saya. Itu dia tawaduk, dia tak kelang kabut, dia tak terpa nak jawab. Yang kedua ni pula daripada Malik bin Anas radhiyallahu an, dia kata, aku ni tak akan keluar satu-satu fatwa melainkan aku tanya 70 orang dulu. Dia tuan-tuan nak keluar satu-satu benda tu yang berkaitan dengan hukum, bukan boleh terpa macam tu je, bukan boleh agak-agak, bukan boleh saya rasa, tak boleh. Apabila ditanya satu-satu persoalan, khususnya persoalan berkaitan hukum, kita kalau nak jawab, kita mesti jawab dalam keadaan kita pasti itu adalah jawapan. Dia tak boleh zon, tak boleh syak-syak, tak boleh. Kalau kita tak pasti, kita jawab juga, katalah kita jawab juga betul, tetap berdosa. Pasal apa berdosa? Pasal menjawab soalan tanpa kita pasti. Kita tak pasti tapi agak-agak betul, pun tak boleh. Dia kena pasti. Kita tahu, kita yakin, kita ada sumber, kita ada sandaran dia. Tak boleh ihana perasan, tak boleh perasan. Orang tanya satu soalan, dia kata, ana ingat itu ni ketika kuliah hari tu ana dengar ustaz ni jawab macam ni. Okey, sila. Jadi dia kena jawab dengan pasti, sahih. Dia mempunyai maklumat. Dia tak boleh saya rasa, saya agak mungkin macam tu kot, tak boleh. Jadi kalau dalam dua benda ni tadi, yang pertama dia kata aku suruh tanya orang lain dulu, ataupun kadang-kadang ustaz ni dia tawaduk ni macam ni, dia orang tanya, dia yakin jawapan tu tapi dia bagi jawapan, lepas tu dia kata enta pergi tanya lah ustaz sekian-sekian. Kalau jawapan ana dengan jawapan ustaz tu berbeza, pegang hak ustaz tu. Tu tawaduk. Katalah orang tanya ana lah, bang Nabi tanya ana, ustaz macam ni. Ana yakin lah jawab. Cuma ana kata bang Nabil, kalau boleh pergi tanya ustaz Ahmad Abdullah, tanya pula. Cuma kalau ustaz Ahmad jawab lain, terimalah hak ustaz Ahmad, jangan terima hak ana. Tu tawaduk. Dia kena macam tu. Ni tak boleh ana aja betul, orang lain tak betul langsung. Allah, pedia ni. Ya. Seorang lagi pula dia kata aku akan rujuk 70 syekh dulu, 70 guru dulu, baru aku mampu memberi jawapan. Jadi dua kisah di atas adalah menunjukkan betapa ulama-ulama terdahulu tidak mengambil ringan dalam soal mengeluarkan hukum. Jadi bila kita ditanya tentang hukum, kita jawab itu, nama dia mengeluarkan hukum. Abanglah. Mereka sangat berhati-hati mengeluarkan fatwa. Sebab itu Abu Darda radhiyallahu an, sahabat, dia kata la adri nisful ilmi, la adri nisful ilmi. Ucapan aku tak tahu, nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Bila orang tanya kita kata tak tahu. Bila kita tak yakin, kita kata tak tahu. Itu sebahagian daripada ilmu. Itu sebahagian daripada ilmu.
Bukan benda semua boleh jawab. Boleh jawab tahu. Kalau kita tak tahulah, kita tak pasti, kita tak yakin, kita biasa dengar, kita biasa mengaji benda tu. Tapi tu hak tu tak boleh. Dia kena jawab confident. Dan dia menjawab la adri, aku tak tahu. Itu separuh daripada ilmu. Begitu juga hadis Nabi, hadis riwayat Imam Abu Daud, dia kata Nabi kata, siapa-siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang beri fatwa. Siapa-siapa yang diberi fatwa. Ahmad bertanya kepada Razak. Razak menjawab, tapi Razak menjawab dia dalam keadaan dia tak ada ilmu tu. Dia jawab, maka dia jawapan dia silap. Ahmad buat macam mana Razak habaq. Dosa sepanjang Ahmad buat ditanggung oleh Razak. Tuan-tuan, jangan syok jawab. Sebab itu bila Abu Darda kata la adri nisful ilmu, itu betul. Tu Nabi sebut hadis riwayat Abu Daud, siapa-siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang beri fatwa. Orang tanya saya tak yakin, hentam dia lah. Kira apa? Bukan nak jumpa dah dengan aku jawab pergi salah. Maka dia mengamalkan yang salah. Sepanjang dia mengamalkan yang salah tadi, siapa tanggung? Aku tu lah. Aku yang habaq tu. Sebab itu saya habaq kat tuan-tuan minggu lepas, ingat tak? Saya kata bila tuan-tuan main mengaji, ustaz ni ajak macam ni, pakai. Dah ustaz ni saya tengok dalam Facebook ni macam ni, pakai ustaz ni. Dah lah kot lagi saya silap, saya tak tanggung apa. Tuan-tuan dapat awal tu, tuan-tuan duduk dengan ustaz tu, tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan beradab dia, tuan-tuan mengaji dengan dia. Duk hantar dalam WhatsApp tu, tuan-tuan bukan duk beradab dengan dia. Tentulah yang lebih afdal ni ambil tuan-tuan duk mengaji dengan dia tu, tuan-tuan duk bersila dengan dia tu. Terus duk buat pening, terus duk buat confuse. Tutup WhatsApp tu sudah. Kita ni kadang-kadang jadi macam tu kan. Saya ustaz, saya hari tu semayang tak boleh berdiri, saya dah duduk dah macam ni. Tak tahu ada satu ustaz ni dia main hantar ni dalam WhatsApp ni tu. Terus ada buat pening. Buat macam ustaz tuan-tuan duk mengaji. Tuan-tuan duk mengaji di masjid ni, tuan-tuan duk mengaji di surau sana, tuan-tuan duk mengaji. Amai. Insya-Allah betul. Kalau tersilap pun bukan tuan-tuan yang nak menanggung dia. Itu jadi ustaz, jadi pengkuliah ni kena study lah. Tak boleh lah pakai nak mai kuliah ceramah hentam ikut sedap, tak boleh. Dia kena ada masa dia. Pakai nak ceramah apa atau ini, dia tak apa, nak kita tengok nampak apa lagi pergi ceramah tu. Tak boleh. Itu kalau kita tengok tutup guru ni, dia kebanyakan dia ceramah ke dia apa, dia nak tengok kitab. Dia tak pi lenggang mai tak ada. Dia mesti nak tengok kitab. Sebab dia tak mau lari. Kalau dia nak ceramah pun, dia nak ceramah atas dasar benda tu, dia tak pi claim. Ada setengah dia main lenggang lagi, dia apa dia terlintas tu, dia duduk tu lagi. Mula pi London, balik mai Frankfurt, pi ke Copenhagen, mai Malau, lepas Malau singgah payah duduk apa, dia pi rata. Guru setengah dia jaga tu. Jadi pasal takut benda hak kita sebut, benda hak kita habaq, orang mengamalkan dia, hak tu menakutkan. Begitu juga dalam satu syarah disebut berkaitan dengan Imam Malik.
Ditanya Imam Malik 40 persoalan. Imam Malik menjawab 32 daripada 48 persoalan itu dengan aku tak tahu. Aku tak tahu. Orang tanya dia 48 soalan. Imam Malik, tuan-tuan, ni bukan Malik, bukan Malik Teluk Malik mana, Imam Malik, tok guru kepada tok guru yang duk ada. Bila 48 soalan, 32 daripada 48 la adri, aku tak tahu. Imam Malik. Kita orang tanya 48, jawab 58. Kadang-kadang orang tak tanya kita pun nak jawab. Orang tanya orang lain, kita tak apa nak jawab, nak abang atau kita tahu. Tapi kalau tahu jawablah, kalau yakin jawab, kalau pasti silakan. Fatwa dan hukum haruslah dirujuk kepada ahlinya sahaja. Ahli bidang dia. Kalau benda lain pun kita tanya ahli, tambah bidang agama. Tuan-tuan nak perbaik kereta, tanyalah pomen kereta. Pomen kereta pula tuan-tuan cari pomen hak pakar kereta tu. Lain tuan-tuan. Ada orang dia Toyota dia cakap, kereta lain pun dia boleh perbaik, dia tahu asas basic dia. Tapi kalau Mercedes, serah kat dia. Ada? Macam di Kedah ni Mercedes, dia kata ada belah mana tau. Saya tak nak pakai Mercedes. Belah-belah Langgak kat mana, dia kata ada Mercedes. Volkswagen hantar pergi Alustad. Volkswagen ada di Alustad. Kalau Volkswagen rata tempat dah. Volkswagen dia hantar pergi ke Alustad. Dia pakar dia. Kalau kereta pun kita cari pakar, tambahlah nak bawa pergi ke akhirat. Cari hak pakar-pakar dia. Hak tak pakar, kalau orang tanya tak erti, jawab tak tahu. Jangan duk rasa malu lah. Imam Malik pun kalau ni jawab tak tahu, tambah kita. Orang yang mengeluarkan sesuatu hukum tanpa merujuk kepada ahlinya adalah seseorang yang telah berjaya ditipu oleh iblis. Itu nak main. Itu yang nak main tu. Bab 29 ni nak habaq kat kita. Kita hak ada ilmu ni, macam tuan-tuan ada ilmu ni. Tapi benda tu kita tak pasti, benda tu kita tak kuasai, jangan jawab tak tawala. Tu maksud dia. Pasal apa? Kalau kita gagah nak jawab dalam keadaan kita tak pasti, maknanya kita sedang dibelit oleh iblis. Pasal apa? Iblis bisik, hang tak jawab lah. Kalau hang tak jawab, sekali lagi hang punya reputasi akan turun lah. Dia jawab itu. Sekali lagi orang tak hormat hang dah. Sedangkan tak boleh. Dalam Islam, tak yakin, jangan jawab. Okay. Jadi itu bab yang ke-39. Mari kita tengok pula bab yang ke-30. Ulama takut untuk menegur pemimpin. Kita tengok Imam Al-Jauzi berkata, muslihat iblis yang lain terhadap ahli fiqh ni, dia kata, adalah kebiasaan mereka mendekati para pemerintah dan berbaik-baik di hadapan mereka, di hadapan pemerintah tadi, serta tidak berani mengingkari pemerintah sekalipun sebenarnya mampu melakukannya. Itu yang pertama. Jadi antara peranan iblis kepada orang yang ada ilmu, dia suka bisik kepada orang ada ilmu ni, dekati pemerintah, dekati orang yang ada kuasa, gunakan kelebihan hang sebagai orang alim. Pasal orang alim ni kebiasaannya dihormati, diraih. Jadi menggunakan kealiman itu untuk dunia dia. Itu maksud dia. Gunakan.
Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan kita rasa segan. Kita segan, macam seolah-olah mempergunakan. Kadang-kadang ni kita nak pi adalah urusan di pejabat kerajaan kan. Lah ni tuan-tuan, urusan pejabat kerajaan boleh kata sangat efisien lah, sangat baik lah. Nak kata kalau kata kita nak buat apa, nak buat pasport ke apa, kadang-kadang bukan lama mana pun, sejam dua dah siap dah. Jadi tak perlulah kot nak guna orang dah apa kan. Dia kadang-kadang dia lah ustaz ni kan. Pipi Allah ustaz main awak. Tak apalah nak kata potong trip orang. Kan. Pala saya 2 jam. 2 jam tu paling segan sangat buka handphone, tengok handphone habis 2 jam ustaz. Kadang-kadang kita duk potong trip orang tu, dia tak menyeronokkan kita. Pasal benda tu boleh sat aja. Kecuali lah kalau ada masalah teknikal yang apa perlu bantuan, tu cerita lain. Habis tu kadang-kadang tak perlulah kita sampai kita pula duk kontak orang suruh potong, tak comel ya? Jadi manfaatkanlah dia kata, dan jangan menggunakan kedudukan tu untuk mendapatkan habuan dunia dia. Janganlah tu. Baik. Ada kalanya ahli fiqh itu membuat rukhsah. Ada. Apa dia rukhsah? Keringanan. Yang kata rukhsah ni keringanan. Berkaitan dengan hukum agama bagi mereka tentang sesuatu yang seharusnya tidak boleh, ada rukhsah supaya ahli fiqh itu menerima habuan dunia. Ini yang kedua. Macam mana iblis belit dia. Bila dia dah tadi dia cuba nak mendekati pemerintah dengan kealiman yang ada pada dia. Yang kedua, bila dah dia dekat, apa saja perbuatan pemerintah tadi ni yang salah, dia cuba cari alasan. Gitu. Dia cuba create alasan, bentuk dalil supaya pemerintah buat tadi tu boleh diterima. Boleh diterima. Itu hak kedua dia kata. Dia kan pandai hukum, pandai ni, dia carilah. Yang demikian ini dia kata, oleh kerana buat perangai macam tu akan mendatangkan kerosakan kepada 3 golongan. Tuan-tuan, tu orang awam, orang biasa buat satu kesalahan mungkin rosak kepada orang awam tu saja. Tapi kalau ulama, ustaz, orang yang ada kedudukan, kalau dia buat satu benda rosak, bukan dia saja rosak, orang lain pun akan rosak. Selalu kita bagi contoh lah. Orang awam buat satu benda tak elok, orang lain tiru, orang lain pula nak tiru tu, dia akan tanya juga kadang-kadang, ni hang buat ni hang ikut siapa? Dah dia kata aku buat, orang pun rasa betul ke tak betul, orang ikut ke tak ikut. Tapi kalau ustaz buat, tok guru buat, orang tiru, lepas tu orang tanya hang tiru siapa? Dia kata ustaz tu buat, lebih tak ada siapa nak bangkang dia, ikut, bahaya. Dia kata, mari kita tengok rosak kepada 3 golongan. Pertamanya, pemerintah itu sendiri akan rosak. Bila ulama yang tadi ni, jenis ustaz yang jenis duk berserendiang dengan pemerintah, yang mengguna kedudukan alim dia tu, kalau dia mendekati pemerintah untuk membetul, untuk nasihat, baik itu silakan, tak apa. Itu kita bincanglah sebelum ni. Bab sebelum ni kita bincang dah. Ni kita bincang hak guna ilmu dia untuk dunia dia.
Pertamanya pada pemerintah, dia berkata kalaulah aku ini tidak betul, sudah tentu ahli fiqh itu akan perbetulkan aku, dia kata. Bagaimanapun mungkin aku tidak benar, sementara ahli fiqh itu makan daripada hartaku. Jadi pemerintah fikir, kalau benda aku buat ni salah, tentu dia tegur lah. Ataupun dia ni tak berani tegur ni, pasal aku duk bagi ke dia. Dia kata buat, lepas ni buat pi teruk mana pun dia akan cari dalil untuk aku. Dia akan cari hujah untuk aku, sokong aku, dia kata. Keduanya pada orang awam, dia kata. Orang awam bila dia tengok penguasa buat macam tu, dia kata rupanya tak salah, dia kata. Perbuatan dia tak salah, harta dia tak salah, dia kata. Kenapa? Karena orang awam ni sentiasa bersama ahli fiqh tadi. Dia kata takkan kawan tu nak buat salah, tu ustaz tu ada, takkan ustaz tu tak tegur, dia ikut. Ketiganya pada ahli fiqh itu sendiri, dengan tindakannya itu telah merosakkan agamanya. Mari kita tengok syarah dia. Terdapat juga ulama fiqh yang berjaya ditipu oleh tipu daya iblis dengan meniupkan rasa takut dan bimbang dalam diri mereka untuk menegur kesilapan daripada pemimpin walaupun mereka mampu. Jadi Syekh Kitab dia syarah, dia kata antara ciri-ciri ahli fiqh, ustaz, ulama ni, apa dia ciri dia telah dibelit oleh iblis apabila dia duduk dekat dengan penguasa, dia mampu tegur, dia tak tegur. Itu yang pertama dia kata. Yang kedua, mereka juga memberi keringanan dalam agama pada tempat yang tidak boleh diberikan keringanan pada pemimpin tersebut. Benda tu tak boleh bagi rosak, tapi dia reka juga nak bagi boleh. Semua ini dilakukan kerana hendak mendapatkan habuan di dunia dan pangkat semata-mata. Maka menurut Imam Al-Jauzi akan terjadi 3 kerosakan berpunca daripada hal ini. Yang pertama, kerosakan pada pemimpin. Kerosakan pada pemimpin. Apabila pemimpin itu tidak ditegur oleh ulama, maka dia akan berpendapat, dia tu pemimpin tadilah, akan berpendapat bahawa semua yang dilakukan olehnya itu adalah betul, walaupun sebenarnya tidak betul, dan perbuatannya itu bercanggah dengan syarak. Dan dia juga beranggapan bahawa jikalau apa yang dilakukannya itu tidak betul, sudah tentu perbuatannya itu akan ditegur oleh ulama tersebut. Sedangkan dia tidak menyedari bahawa ulama itu bimbang akan kedudukan dan habuannya jikalau dia menegur pemimpin itu. Sesungguhnya ulama tersebut telah menyebabkan rosak pada pemimpin tersebut. Rosak. Pasal apa? Pasal dia tak berani tegur. Siapa dia tak berani tegur, dia ada kedudukan. Aku tegur sekali lagi, dia pecat aku. Aku tegur sekali lagi, dia buang aku. Aku dah lah duk harap duit daripada dia. Duk harap apa-apalah daripada dia. Yang pertama, pemimpin rosak. Yang kedua, kerosakan pada orang awam. Orang awam ni rosak macam mana? Mari kita tengok. Kerosakan pada orang awam pula adalah apabila orang awam itu melihat akan pemimpinnya melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak. Benda tu tak kena, awak pemimpin aku buat. Maka dia akan menjadi ikutan orang awam. Mana boleh takkan tak boleh. Kalau tak boleh, tentu ustaz yang duduk dengan pemimpin tadi dah tegur dah. Dia timbul macam tu. Itu bahaya. Takut. Jadi ustaz ni tuan-tuan, jadi pemimpin ni takut. Bukan satu benda seronok. Dia takut. Siapa takut? Takut jadi ikutan kalau benda hak kita buat tak betul. Kita ni manusia.
Jadi sabit tu pemimpin ataupun ulama ni, umara atau ulama ni, subuh tadi pun saya sebut dah, diulang bila sekali lagi, ada benda yang orang lain boleh buat, dia tak sesuai buat. Bukan kata tak boleh, tak sesuai, tak elok lah buat. Contoh bagi tadi saya bagi kayuh gerek lah, contoh kayu, bukan kayuh gerek tu, kayuh gerek pakai seluar 3 suku. Seluar 3 suku tu bukanlah buka aurat, tapi dia kalau kayuh gerek 3 suku tu, dia 3 suku lah, dia sat lagi dia mai duk. Lepas tu baju tak ada lengan. Ustaz orang lain tak apa, sila pakai. Ustaz macam tu rasa tak sesuai lah untuk ustaz. Untuk tuan imam ke, untuk pengulu ke, orang lain tak apa, benda tu bukan dedah aurat apa. Untuk orang yang jadi ikutan ni tak sesuai. Dia tak comel lah. Ustaz duk angkat tangan, nampak bulu ketiak keluar, bulu ketiak pula berbuah pula tu. Jadi dia tak comel. Ada benda-benda yang ustaz buat tak sesuai. Pemimpin lah ya. Contoh, orang duk azan maghrib, ustaz duk pergi makan roti tu. Dialah, mungkinlah dia puasa, kalau boleh pergi buka jauh sikit. Pasal orang tak tahu kata dia puasa. Jadi dia timbul fitnah. Ustaz ni nampak pelik, orang duk azan, dia dah tak apalah, kawan tu sangka buruk tu dosa dia, tu cerita lain, tapi kita yang menimbulkan. Jadi dia ada yang orang lain buat sesuai, ustaz buat dia tak apa sesuai. Pasal ada orang sebut apa, pepatah orang tua-tua dulu, murid macam mana, guru kencing berdiri, betul ke? Murid kencing berlari. Pasal apa? Hak guru tu buat sikit dia, tapi sikit tu tak comel. Hak murid nak sambung sat lagi ni lagi tak comel. Betul ke cikgu? Betul. Murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dia buat tu tak comel satu benda sikit, tapi orang hanya ikut tu banyak. Begitu juga berpakaian. Ustaz-ustaz dengan pemimpin ni kalau boleh dia lendik sikit pakaiannya, dia comel ustaz ke ustazah ke. Pasal sat lagi hak nak tiru tu, dia akan lebihan. Dia berlebih-lebihan. Macam tren jubah ketat ni lah. Orang biasa pakai tu gagah. Ustaz pakai jubah saja, pakai ketat, tapi kalau dia gemuk baju ketat tak ada buat nak buat macam mana. Ni saja pakai du ketat erat tu. Jadi kalau ustaz pun pakai baju ketat erat tu, anak murid ketat tak erat-erat dah lah. Jadi dia akan jadi ikutan. Dia ustaz ke, cikgu ke, pemimpin lah dia lain sikit. Dia kena jaga dia. Ada benda yang orang awam biasa buat okey, dia tak apa okey untuk buat. Untuk diri dia tak apa cantik. Macam semayang lah, saya duk sebut hari tu, pagi tadi pun sebut, semayang Jumaat. Orang awam mai pakai seluar jeans t-shirt tak apa. Dia tutup aurat. Dia pakai jeans, dia pakai t-shirt, dia nak balik rumah apa pakai. Tapi kalau tok khotib naik baca khutbah pakai jeans dengan t-shirt ni, dia sah, tapi dia tak berapa comel situasi kita di Malaysia. Macam tu. Tapi kalau orang awam dia nak main semayang, nak main mengaji, dia nak pakailah. Tapi kalau ustaz mengajak pagi tu buh dengan t-shirt dia tak boleh lah, tapi dia tak berapa nampak
comel sikit lah masuk masjid. Orang biasa, awam tak apa, dia main mengaji sila. Tapi untuk guru tu, pemimpin tu dia kenal kelainan lah sikit. Pasal dia akan menjadi ikutan orang awam. Mereka juga menganggap bahawa perkara itu dibolehkan. Mereka ni siapa, orang awam lah. Walaupun hakikatnya perkara itu bercanggah dengan syarak. Jikalau perkara itu tidak boleh dilakukan, sudah tentu ulama yang menasihati pemimpin tadi akan menegah pemimpin tersebut daripada melakukannya. Jadi orang awam ni dia tengok, walaupun dia rasa macam salah, tapi oleh kerana pemimpin buat, dia rasa mungkin betul. Jadi dia akan jadi ikutan. Yang ketiga, kerosakan pada ulama itu sendiri. Ulama yang kita bincang tadi, yang terkalah dengan belitan iblis tadi, mendekati penguasa untuk dapat habuan dunia. Tindakan ulama yang tidak menasihati para pemimpin dan menegah pemimpin tersebut daripada melakukan maksiat, sebenarnya telah merosakkan agama itu sendiri. Tuan-tuan, itu besar amanah orang yang ada ilmu. Macam tuan-tuan ni, Allah pilih, Allah bagi ilmu. Ilmu ni milik Allah. Allah bagi kepada orang-orang yang terpilih. Jadi tuan-tuan ni termasuk orang yang terpilih. Bila dia bagi ilmu, kita salah guna ilmu, yang tu yang Allah marah sangat. Pasal boleh merosakkan orang lain. Boleh merosakkan orang lain. Habis tu ustaz-ustaz ni pun, ulama ni, katakanlah yang benar. Walaupun benda tu pahit, benda tu menjejaskan apa-apalah bagi diri dia, tapi dia kena kata supaya agama tu terpelihara. Ada setengah dia nak mengambil kesempatan, kalau untung dia tak tegur. Contohlah, ada orang masa duduk mengaji dulu, ustaz-ustaz buat cerita. Adalah satu kisah ni. Ada seorang lelaki ni di satu kampung lah, belah seberang. Anjing dia mati. Dia sayang ke anjing dia tu, tuan-tuan. Dia pun kapan, ni cerita je, bukan ni tuan-tuan pergi cari kampung mana tak betul ya. Ni cerita nak gambarkan orang yang ada ilmu ni demi duit dia sanggup buat. Dia buat cerita. Dia ni sayang kat anjing dia. Dia kapan anjing dia? Mandi kapan? Nak buat macam orang. Bawa pergi surau kampung nak semayang jenazah. Orang kampung marah lah. Orang kampung pun main terpa dia marah. Apa hang ni, ada ke pula anjing nak mandi semai kapan mayang? Dah jadi ribut. Maka dia pun rojoklah satu ustaz ni. Orang alim lah kampung tu. Orang alim kan macam mana tak tahulah, cerita. Dia pun marah lah kat lelaki tadi. Mana boleh, Islam tak ada suruh semayang jenazah kat binatang ni. Mayang kat binatang mati ni mana ada? Hang ambil hukum mana, hang dengar mana? Marah. Bagus ni. Dia kata, pasal anjing aku wasiat kat aku. Tu dia. Tu yang anak murung. Dia kata, mana boleh anjing wasiat? Dia kata, betul ustaz. Dia kata, anjing ni wasiat. Kalau siapa-siapa yang jadi imam semayang dia, semayang anjing tu, dia nak bagi 10,000. Ustaz pun dengar 10,000. Okey, dia kata jom. Dia kata bagi masa sikit nak semak ni. Lepas duk ambil masa sikit, dia kata meh, buat saf semua. Kita nak semayang jenazah. Jadi
orang hak duk ikut orang kampung ni jadi confuse ni. Boleh ke ni? Benda tak boleh ni? Boleh ke? Dia jadi bila ustaz buat macam kita baca tak salah. Boleh ke? Dah nak semayang tiba-tiba ada satu orang tua kampung tu dia nak tanya je. Ustaz dia kata ambil hukum mana ni? Ustaz tu kata saya duk semak tadi ni. Rupanya dia kata anjing tu keturunan daripada anjing Ashabul Kahfi tu. Dia nak legalkan dia punya perbuatan dia tu, dia pergi reka. Dia kata anjing ni anjing hak keturunan Ashabul Kahfi tu dia punya murung. Pasal apa? Pasal duit. Jadi bila kena duit dia sanggup reka dalil. Dia cerita bukanlah betul. Tapi dia nak buat perbandingan. Apabila duit, apabila harta, apabila jawatan, dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup reka, dia sanggup wujud, dia sanggup cari dalil lah tak betul. Dia pegu bagi betul. Mengabsahkan dia punya perbuatan dia untuk dia dapatkan sedikit wang dunia. Itu duk cerita kita baca ni. Dan disebut dalam sebuah hadis, iza ra'aita ummati tahabu fala taqulu lizzalimi ya zalimu faqad tuddi aminhum. Apabila engkau melihat umatku takut, dia kata, jadi tidak berani berkata kepada orang yang berlaku zalim, wahai si zalim, maka diucaplah selamat tinggal kepada mereka. Tinggallah. Kalau ada orang yang ada pengetahuan, ada ilmu, bila dia tengok benda yang orang buat tu salah, dia tak tegur salah, tinggal. Mana dia ni dah tinggallah. Jaga tuan-tuan. Kita nak kena ada sekelumit dalam diri kita tu. Melihat benda tak kena, kita tahu kena kata tak kena. Jangan biar piar, jangan kena kat aku sudah. Akhirnya kerosakan tu akan semakin membarah. Paling kurang kita mula dalam keluarga kita lah. Tak usahlah besar-besar lagi kan. Keluarga kita, jiran kita. Cuma teknik tu bagi sesuai ya. Kadang-kadang jiran nak tegur direct, kita tegur cara indirect. Buatlah macam mana pun. Tapi yang penting teguran tu mesti sampai kat dia. Sama ada direct ataupun indirect lah, melalui orang lain ke, guna Facebook ke apa ke, yang mana boleh memanfaatkan. Tu kena. Pasal kita tahu. Kalau di masjid pun macam tu juga. Ada benda yang tak kena, kita suarakan lah. Kita masjid ni kita ada apa? Contoh, ada peti cadangan. Ataupun tak ada peti cadangan, kita ada Facebook rasmi. Hantarlah apa orang panggil messenger, hantar Facebook rasmi, hantar dari jawatan kuasa. Saya melihat ada beberapa kecacatan. Biasalah pasal benda manusia. Jawatan kuasa pula terima dengan lapang dada. Okey, terima kasih atas teguran tuan. InsyaAllah kami akan cuba memperbaiki. Dia tegur benda. Kita nak kena bagi balik budaya tu ada dalam masyarakat kita. Tentu kita tabit Mak Saleh kadang-kadang. Mak Saleh ni dia habaq. Mak Saleh orang Arab dia suka direct. Kita tak kena dia habaq. Bukanlah sampai kita nak hina dia, tak habaq. Supaya dia boleh memperbetulkan. Pahala tu tuan-tuan. Kawan kita buat tak kena, kita perbetul dia, lepas tu dia betul. Sepanjang dia buat hal betul itu kita dapat pahala. Kalau sampai mati, sampai mati. Tapi kalau kita tak perbetul dia, dan dia pun tahu kata kita tengok dia buat benda tu tak betul, dia rasa kita tak tegur mana betul, kita pun sama sangkut. Tang dia nak berubah tak berubah bukan urusan kita, tu urusan Allah. Urusan kita habaq habaq.
Macam saya ni, macam ustaz-ustaz ni, boleh lah kuliah habaq. Tuan-tuan tu kerja Allah. Saya pun manusia, ada tak kena, tuan-tuan hantarlah WhatsApp ke apa ke. Ustaz, saya rasa ustaz tidak kena, hantar. Itu kita tanya balik, hak kena macam mana? Hak kena saya tak tahu, tapi ustaz tak kena. Kalau boleh habaqlah tak kena tu tak mana, supaya kita boleh perbaik Allah. Kita manusia, tak ada sempurna apa, ada cacat dia. Alhamdulillah, kita dah sampai bahagian keempat. Macam mana tipu daya iblis terhadap orang awam pula. Hak orang yang ada ilmu, habislah kita bincang. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung bahagian keempat, bab yang ke-31, macam mana iblis dia tipu pula, belit pula orang-orang awam, orang-orang macam kita lah, macam mana supaya kita kenal, supaya kita tidak terbelit oleh iblis ini, insya-Allah. Jadi cukuplah dekat tu tuan-tuan. Kalau jam di sini 9.59, kita berhenti awal hari ni. Saya kenuri banyak, tuan nak pegang kenuri lah, nak cek darah lagi, nak bagi darah lah. Kuliah seterusnya lepas raya. Lepas raya. Minggu depan ada lagi kan? Dalam minggu depan ada lagi kan? Tak puasa lagi. Kira maknanya tak puasa lagi tu ada lah. Puasa ya tak ada. Faham macam tu lah. Minggu depan ada lagi lah. Tapi kalau tuan-tuan puasa ada lah. Tuan-tuan puasa ada. Kalau bulan puasa memang tak ada. Faham tu? Minggu depan ada lagi lah. Maknanya Ramadan tu tak ada, tak mula. Baik, kita untuk di sinilah, untuk di sini. Kalau kuliah di pondok saya di surau ni rasa berjalan macam biasa. Buka kuliah kita macam biasa. Cuma di sini dah kata tadi tak ada. Nanti tengok lain. Tapi kalau kita lepas-lepas kalau kuliah di pondok di Mustafawiyah tu Jumaat, Isnin berjalan macam biasa. Sini pun anak surau kan setiap tahun berjalan macam biasa. Tak apa tu kita sembang lain. Tapi apa-apa minggu depan mengaji lah tu. Kita duduk fikir lah. InsyaAllah minggu depan kita sambung bahagian yang keempat. Baik, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.